آمين. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا المصطفى المختار محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم رسولنا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله. Kita zahirkan sekali lagi rasa terima kasih dan syukur kepada Allah. Pada pagi ini seperti mana biasa kita dapat berkumpul dan manfaatkan saki-baki umur yang Tuhan beri untuk kita manfaatkan melakukan taat dan kebajikan serta ibadah. Khususnya pada hari ini dan pada waktu ini, semua kita faham kita berada di awal bulan-bulan yang disebutkan sebagai bulan haram. Salah satu daripada 4 bulan yang disebutkan oleh Allah dalam Quran, salah satunya ialah bulan Rejab yang kita berada di dalamnya ataupun di permulaan bulan Rejab. Bahkan dalam hadis pun sebut bulan Rejab ni dia merupakan bulan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha sebut dalam hadis tersebut, Syahrul Rajab syahrullah taala. Bulan Rejab ni ialah bulan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu dalam sepotong ayat dalam surah At-Taubah kita duk dengar ustaz-ustaz kita duk baca, tok-tok khatib, kuliah-kuliah, ceramah-ceramah bulan Rejab dan sebagainya. Dibaca ayat inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal. Allah Ta'ala sebut sesungguhnya bilangan-bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ni ada 12 bulan. Jadi 12 bulan yang ditetapkan dalam setahun ni bukannya angka yang ditetapkan oleh manusia. Bahkan angka ni ditetap oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan yang disebut dalam ayat ni arba'atun hurum, ada 4 bulan-bulan haram. Jadi bulan ini diharamkan persengketaan berlaku di kalangan manusia. Salah satunya ialah bulan Rejab yang kita berada sekarang lah. Dan di bulan Rejab ni juga yang kata salah satu daripada 4 bulan haram tadi ni, Allah Subhanahu wa taala melarang untuk kita melakukan kezaliman pada diri sendiri. Zalim pada diri sendiri ni maksudnya kita melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu banyak bulan Rejab ni kebanyakan banyak hadis-hadis yang menyarankan untuk kita perlebihkan amalan-amalan kita. Baca Quran ke, puasa ke, lebihkan daripada hak selalu. Karena dalam ayat tu kalau kita buka
Kau surat surah Taubah ayat 36 tu di belakang Allah Ta'ala sebut, jangan menzalimi diri kamu dengan maksud jangan duk langgar banyak benda-benda hak Tuhan larang dalam bulan Rejab. Sebab bulan Rejab ni bulan Allah Ta'ala. Macam kita lah, kita tak berani nak masuk dalam kawasan ataupun dalam masa yang dimiliki oleh seseorang. Masa ni masa dia buat lagu ni, kita tak akan mencelah untuk buat kerja kita. Macam cikgu dia duk mengajar dia. Kalau masa ni masa cikgu lain, cikgu hak sebelum tu dia tak berani masuk sebab masa tu masa cikgu yang pertama. Lagu tu gak bulan Rejab ni bulan Allah Ta'ala. Bila kita masuk dalam bulan Rejab ni, kita kena jaga banyak patah larang dan kita kena jaga banyak benda yang Allah Subhanahu wa Ta'ala bataskan. Kerana bulan ni bulan hak Allah Ta'ala. Bulan lain pun sama, kita tak faham dah. Cuma Allah Ta'ala sebutkan secara khusus 4 bulan haram dalam Quran, salah satunya bulan Rejab. Jadi bila tiba bulan Rejab ni, banyaklah dan kita disarankan untuk perlebihkan amalan-amalan yang sebelum ni kita perlebihkan dan kita gandakan. Yang keduanya, pasal bulan Rejab ni dan juga bulan Syakban ni, dia persediaan dan persiapan untuk nak sambut bulan puasa. Sebab ulama kata apa? Rejab syahrul bidri. Bulan Rejab ni bulan buah benih. Wa syahrul Sya'ban, dan bulan Sya'ban syahrul zar'i. Bulan Sya'ban ni bulan nak tanam. Minta maaf, syahrul suqiyah, bulan nak siram. Bulan Rejab buah benih, bulan Sya'ban siram. Wa syahrul Ramadan syahrul hasad. Manakala bulan puasa tu ialah bulan nak ambil hasil. Bulan puasa bulan nak ambil hasil. Jadi mana mungkin orang dia akan dapat hasil kalau bulan Rejab dia tak buah benih dan bulan Syakban dia tak sirai, dia tak akan dapat hasil. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, orang puasa ni la'allakum tattaqun, dia akan jadi bertakwa dengan sebab puasa. Tapi banyak orang duk puasa 70 tahun duk puasa, tak ada duk takwa terang mana pun. Pasal apa dia tak boleh sampai ke peringkat takwa yang disebut dalam Quran? Kerana dia tak buah benih di bulan Rejab, dia tak siram di bulan Syakban. Orang nak boleh hasil banyak, dia kena jaga molek benih yang dia tanam dan dia kena siram molek benih yang dia tanam tadi ni. Barulah dia akan dapat hasil yang lumayan di bulan Ramadan. Selalunya saya lah, selalunya kita nak khatam Quran pun bulan puasa. Sepatutnya kita nak khatam Quran ni, paling tak ada pun kita khatam lah bulan Rejab. Habis tak ada bulan Rejab pun khatam lah bulan Syakban. Sebab tu orang panggil benih. Benih kita nak ambil hasil di bulan puasa. Agak mustahil orang tak buah benih dan tak siram dia nak berjaya dapat hasil yang banyak. Agak mustahil. Sebab tu kadang-kala, bukan kadang-kala lah, kita jumpa orang masuk bulan puasa, habis-habis puasa tu tabiat dia ni kembali kepada tabiat lama. Kalau dulu dia rajin sembah bahu, pah raya dia bahu klik. Kalau dululah dia jenis, kalau kita tak mau buat contoh lah, maksudnya sebelum puasa dia ada tabiat tak baik. Waktu puasa dia tinggal sat, lepas puasa tabiat tak baik tu mari pula. Sepatutnya bila mana dia puasa, diri dia terlatih dengan puasa. Maksudnya puasa boleh didik dia jadi bagus. Tapi pasal apa lepas puasa duk tak bagus ke? Pasal tak buah benih di bulan Rejab,
dia tak siram di bulan Syaban. Saya tu ulama sebut Rajab ni syahrul bizri buh benih, Syaban syahrul suqya, siram dia boleh mulai. Ramadan syahrul hasad, nak ambil benih, nak ambil hasil. Sebab tu dia akan dapat hasil yang lumayan kalau dia tanam benih yang molek dan dia siram dengan sebaik mungkin. Jadi kita masih di permulaan Rajab, bolehlah kita bercadang nak khatam Quran di bulan Rajab ke, kita bercadang nak mula istiqamah dengan sembahyang duha ke, kita bercadang untuk buat infak setiap hari ke mana-mana tempat kebajikan, sehinggalah bertemu Ramadan dia perbanyakkan lagi infak di bulan Ramadan. Moga-moga amalan yang dibuat tadi ini dia menjadi asbab untuk kita mendapat hasil yang banyak di bulan puasa ataupun di bulan Ramadan. Kita harapkan itulah. Sebab saya pun banyak kali dah sambut puasa. Kalau ikut ayat Quran sebut la'allakum tattaqun, bertakwa. Tapi duk perhati tengok ada banyak benda hak saya buatlah dia langgar banyak dengan perintah Allah Taala. Sepatutnya saya terdidik dah hingga Ramadan. Sebab Tuhan sebut akan jadi takwa puasa ni. Tapi banyak kali dah duk puasa tak ada takwa tu ke mana tu. Tu mungkinlah sebab tak buh benih hak molek dan tak siram dengan cara molek. Itu sebagai mukadimah untuk kuliah kita pada pagi ini, dan insya-Allah kita akan sambung kembali pengajian kitab kita Safinatun Najah, dan kita sampai pada muka surat yang ke-4, fasal yang ke-10 mengenai perkara-perkara yang membatalkan wuduk. Jadi banyak tu dah benda ni. Cuma dah baca kitab ni, tuan kitab tulis, kita ambil berkat baca dengan karya penulisan tuan kitab kita ni rahimahullahu ta'ala. Baik, kata tuan kitab kita, faslun nawaqidul wudu'i arba'atu asya'. Yang membatalkan wudu itu 4 perkara. 4 benda ni ya. Nak tu wuduk batal tak batal, tengok berlaku tak salah satu daripada 4 benda ni. Kalau tak ada salah satu pada 4 benda ni, tak batal wuduk dan tak kena tanya lah. Contohnya, setengah orang dia tanya lah, lepas makan laksa, mulut pedih, pergi semayang zuhur, sah tak sah Ustaz? Siapa dia tanya gitu? Sebab lidah dia rasa pedih tengah semayang, makan cabai tadi. Sah tak sah Ustaz? Kadang-kadang dia tanya lawasak, sah tak sah Ustaz? Sila jawab segera. Ustaz tengah buat kita, jawab wasak dengan segera, belah buka pinang. Lepas dia jawab wasak demo. Tu baik. Jadi kita tengok 4 benda ni. Selain daripada 4 benda ni, dia bukan benda yang membatalkan wuduk ataupun ismayang kita. Baik. Yang pertama dia kata al-awwalu al-khariju min ihdas sabilain min al-qubul wad-duburi rihun aw ghayruhu illa al-mani. Benda pertama, keluar daripada salah satu daripada 2 jalan, 2 saluran. Mana dia? Daripada kubul, saluran depan, atau dubur, saluran belakang. Keluar daripada salah satu daripada 2 jalan, 2 saluran tadi ni, daripada kubur dan dubur, keluar apa? Angin atau lainnya, lain daripada angin. Keluar salah satu daripada 2 jalan, keluar angin ataupun lain daripada angin. Lain pada angin tu apa dia? Tak kira apa dia apa. Illal mani, melainkan air mani, kecuali air mani. Air mani terbit tak membatalkan wuduk, yang lain semua batal. Tak kena duk tanya lah. Dia kata, Ustaz, saya kecing itu, kecing-kecing terbit misim nebah. Misim nebah tu sajalah nak buat contoh ni. Batal tak batal Ustaz wuduk? Batal, terbit apa saja. Kebok ta ke, haram nebah ke,
Dia berak-berak tak terbit najis. Terbit telur. Supaya ayam bertelur, terbit telur. Batal tak ustaz? Batal. Tu terbit apa sahaja, angin ataupun lain daripada angin, tak kira, melainkan mani lah. Terbit mani itu kita faham dah, kita mengaji lepas dah, dia mewajibkan mandi tetapi bukan mewajibkan ambil wuduk dak. Dia hanya wajib kena mandi tapi tidak membatalkan wuduk bagi orang yang terbit air mani. Selain daripada air mani ni semua batal. Terbit angin, terbit handset, terbit apa sudah kira lah. Tu terbit darah batal. Tapi kalau terbit tadi ni kok jalan lain daripada dua jalan, tu tak batal lah. Dia salah satu daripada dua jalan. Kalau ada tebuk satu jalan lagi, terbit kok jalan hak ketiga tu, tak batal sekiranya jalan asal tadi tidak ditutup. Kalaulah jalan asal tadi depan ataupun belakang ditutup, tebuk jalan baru, tebuk terbit handset, batal mayang. Tu baik. Tu cerita bab terbit sesuatu daripada salah satu daripada dua jalan. Yang kedua, zawalul aqli binaumin aw ghairihi illa nauma qa'idin mumakkinin maq'adahu minal ard. Hilang akal dengan sebab tidur. Hilang akal dengan sebab tidur. Tidur ni kira hilang akal sebab tak mikir. Hilang akal batal wuduk. Bila mana hilang akal dia tak boleh fikir dengan cara molek. Jadi terbatallah wuduk yang dia ambil sebelum tu. Hilang akal dengan sebab tidur atau lainnya, lain daripada tidur, seperti mana dia pengsan. Pengsan batal wuduk. Kalau tak pengsan pun dia berlaku benda yang menghilangkan akal. Contohnya benda tak logik Dia ambil air mayang. Lepas ambil air mayang tu tiba-tiba bertukar menjadi seekor ayam. Tuan ambil mayang lah. Ini hak tak logik ni. Bertukar menjadi seekor ayam, tiba-tiba bertukar jadi orang kelik, kena ambil wuduk lain. Batal wuduk. Sebab apa batal? Sebab waktu dia jadi ayam tu, akal tak waras, mana ada akal. Ayam tak ada akal. Batu ayam kalau ambil SPN tak luluh. Jenuh ambil SPN ayam, kambing, beruk. Jenuh ambil SPN ngaji tak, sebab tak ada akal, tak ada dia punya kewarasan dia. Sebab tu ayam dia pergi tak mana boleh kan keluar lemung ni. Pergi ke lokte tak keluar sebab dia mana ada kewarasan. Biasa tengok lemung pakai baju celuk belakang. Mana bisa jumpa. Tengok sampai kat Bukit Pak Guni, tengok lemung berderet elita semua pakai jubah dengan serban. Tak ada, lima kelanyang bogel. Sebab apa? Tak ada akal. Andai kata orang tu ambil wuduk, tiba-tiba bertukar menjadi ayam. Lepas tu bertukar kelik secara sendirinya jadi manusia, wuduk dia batal. Sebab apa? Sebab waktu jadi binatang tu tak ada kewarasan seperti mana manusia. Benda tu tak berlaku lah. Bukannya Doraemon sak tukar jadi gunung, sak tukar lagu ni. Nak cerita kata hilang akal dengan sebab dia tidur, dengan sebab dia pengsan, ataupun bukan dengan sebab dia tidur, bukan sebab dia pengsan, seperti mana contoh kita cerita saat ini. Tu baik. Kecuali tidur orang yang duduk, yang menetapkan punggungnya pada bumi ataupun pada lantai. Ini kita faham dah. Kecuali orang tidur yang punggung dia tetap di atas lantai. Apa maksud tetap di atas lantai? Dia duduk tu menyebabkan tertutup lubang bubur. Kalau nak terbit angin tak boleh. Tu cara mudah faham duduk yang tetap. Dia duduk tu, kalau angin nak terbit memang payah nak terbit lah. Tu orang panggil duduk yang tetap papan punggung. Kalau saya nak cerita kata duduk tetap papan punggung ni bersila atas lantai, hak mana kena atas lantai tu, hak itulah papan punggung. Takut salah faham lah. Lagu tu pun betul dah orang gitu, tapi takut salah faham. Sebab apa kata salah faham? Orang tidur atas kerusi.
Kalau tetap papan punggung dengan maksud kalau nak ketuk angin tak terbit, dikira dia tetap papan punggung. Tidur atas kerusi tu dengan cara nak ketuk angin tak terbit, dikira tetap papan punggung dan tak batal mayang. Orang tanya lagi duduk atas mutu arizak. Dia tidur terlena atas mutu arizak. Cara dia duduk tu terkatuk tak saluran dubur dia. Kalau kata nak terbit angin boleh keluar tak? Kalau nak terbit angin tu tak boleh keluar, maka tu kira tetap papan punggung walaupun duduk atas mutu. Tinggal lagi tuan lah waktu dia tidur tu, tetap ke tak tetap tu mudahnya mungkin baik hayang. Cuma nak cerita daripada segi hukum, tak semestinya hukum tu tuan dia boleh pastikan. Cuma nak cerita hukum, bila mana dia tidur dalam bentuk tetap papan punggung, batal tak sembahyang dia? Tak batal. Lepas tu dia akan tanya, kita mana nak tahu ustaz? Kita tidur lena nak tahu lagu nak tetap tak tetap. Dah mau tak tahu mungkin baik sembahyang lah. Cuma nak haba kata tidur lagu tu tak batal. Tu ya. Dia buat masalah pening yang mengaji hari ni. Kita tidur mana kita nak tahu. Orang nak haba kata hukum kalau tidur tetap tak batal. Masalah mu tahu mu tak tahu, yakin tak yakin mungkin baik sembahyang lah. Senang cerita aku tu. Supaya dalam kitab Furu'ul Masail dia cerita kata daging yang direbuh dengan air kecing, daging yang direbuh dengan air kecing boleh makan daging tu dengan syarat lepas rebuh tu kita basuh kat tepi ya, daging seketul direbuh epek makan. Pasal apa boleh makan? Kerana rebuh dengan air kecing waktu air tengah duk panas tu, daging kecil, air daging kau duk tolak tu baik. Maksudnya air kecing tak ada masuk dalam daging. Jadi hakik daging tu basuh-basuh makan boleh. Tu cerita hukum. Kalau secara praktikalnya apa yang duk pergi kacang rebuh yang kecil dah basuh dah rebuh dengan hak basuh tadi lah. Ataupun bakar tu dia duk rebuh dengan kecil siapa? Nak cerita hukum ya. Supaya tadilah orang ambil uduk bertukar jadi ayam, ada ke? Tak ada. Nak royak hukum. Sebab tu fiqah ni hukum tu sepasal, cara nak praktik tu sepasal pula. Tu. Sebab tu kadang kita dengar mayang dengan pek jiran kita tak minta izin, haram berwuduk dengan hak jiran kita tak minta izin. Lepas tu bila dengar kata haram kan, seolah-olah berasa kata wuduk kita tak pakai. Dah, wuduk kita sah, cuma haram dia curi dia. Jadi fiqah ni bab hukum sepasal, bab nak buat tu sepasal pula. Dia dua pasal. Kalau cakap bahasa Allah ni kan kena ada dua folder dalam kepala otak kita. Satu file bab hukum, satu file bab nak laksana dan nak buat. Tu baik. Rebuh daging dah tu kata dah nak basuh lepas tu, duk rebuh kecil apa? Rebuh terus dengan tu. Ataupun kalau tak ada bakar dah api dah. Ni kacang duk pergi jerat, duk pergi rebuh dengan kecil apa? Cuma nak cerita hukum. Macam kita terbaca duk ngaji pondok tu, dalam kitab Furu' Masail, kita menjadi makmum kepada imam kita yang merupakan seekor lembu. Benda-benda yang tak berlaku duk pergi sembang 14 tu. Tapi dia mau sembang cerita hukum ulama fiqh. Kita kata jadi imam kena lembu tu tak reti, dah lembu hak reti. Ngapa Quran 30 juzuk. Pakai jubah pergi mengaji pergi Mesir lembu tu. Qiraat semua dia tahu. Kelik-kelik di imam di kampung boleh ikut dah. Ulama fiqh tak boleh. Sebab apa? Sebab dia berakal dan mukallaf. Rupa lembu tapi ada akal. Dia mayang tak pakai tak betul aurat ustaz. Tak pakai jubah, kita lembu pakai jubah. Mayang. Lepas tu lepas mayang tu kalau nak sembelih makan boleh tak? Dia tahu melih boleh kalau gamak. Sebab dia lembu. Kita duk mikir wah duk pergi habah benda hak lagu tu kan duk jadi. Ulama cerita mengenai hukum. Tu. Tak semestinya benda yang ada dalam kitab-kitab fiqh ni dia berlaku di luar. Tak semestinya. Banyak lagi contoh-contoh lain macam Kaabah. Kita semayang diarahkan menghadap Kaabah. Kalau tak ada Kaabah tu pun kita kena tolak tu juga. Kalau tak ada. Apa Kaabah satu hari kan tak ada kan? Lagi tak kemat duk ada tu. Tapi pasal apa ulama fiqh sebut kalau tak ada Kaabah, nak apa hukum kata kita semayang ni
semua perlu menghala ke arah Kaabah, bukan sembah Kaabah. Kalau Kaabah tak ada pun kena talak kat tu. Tu. Macam-macam dalam murid kita hukum ni. Tu iman lemu. 30 juzuk jadi iman. Bismillahirrahmanirrahim, bulan puasa ataupun sembahyang raya. Sembahyang raya haji dia di tu iman. Lepas dia di tu iman baca khutbah, lepas baca khutbah sembelih dia. Buat korban. Sanggup sembelih? Sembelih. Boleh makan tak? Boleh. Sebab dia lemu. Lepas tu jadi imam boleh pula dah? Boleh. Pasal apa? Pasal dia berakal dan mukallaf. Berlaku kan benda tu? Fikir tak berlaku lah. Tapi ulama cerita bab hukum. Habis tu yang kedua. Yang ketiga, as-salithu iltiqa'u basyaratai rajulin wa imra'atin kabiraini min ghairi hailin. Semua kita tu dah, kita baca peringat balik. Ketiga, bertemu dua kulit lelaki dan perempuan, bertemu bersentuh lah no? Tapi dia sebut bertemu tu dia nak beri makna kata tak ada sebarang penghalang. Tu dia kata bertemu. Baik. Bertemu dua kulit lelaki dan perempuan yang dewasa keduanya. Lelaki atau perempuan yang dewasa. Jadi kalau yang kecil tak batal wuduk lah. Kecil tu terang mana? Dalam hadis dia tak sebut terang mana. Cuma ulama fiqh sebut pada goliknya 7 ataupun 8 tahun. Tapi hak tu bukan syarat. Ulama sebut pada golik dalam hadis tak sebut umur apa. Cuma kebanyakan ulama kata kecil tu nak ukur kecil besar tu lagu mana. Nak ukur kata kecil besar tu tengok kalau orang yang sifat dia normal, tengok budak perempuan tu dia dah berasa sentuh syahwat dia. Lelaki yang normal, bukan dia punya syahwat dia tak kuat, normal je. Kebanyakan orang bila tengok budak tu dia berasa tersentuh keinginan. Orang yang tengok tu, maka budak tu dikira besar. Dikira besar. Dia mata tak boleh kira tu ustaz sebab orang ni macam-macam. Bukan duk kira macam-macam, kira hak orang normal. Kebanyakan orang normal tengok dia tu berasa ke gena-gena. Kan tak berasa apa. Kalau berasa gena-gena, budak tu kira besar. Jangan duk kira kalau ikut tu orang tak semacam ustaz. Tak bukan duk cerita tak semacam, duk cerita orang normal. Orang tak semacam, bukan kata tengok budak, tengok kambing berasa pelik dah dia. Ini orang tak normal tu. Duk cerita orang hak normal. Kebiasaan orang secara normalnya tengok budak tu tak berasa gena-gena. Makna budak tu kecil, sentuh dia tak berlapik, tak bertahu tu. Cuma ulama-ulama dalam mazhab dia kata ghalibnya umur 7-8 tahun. Tu ghalib, hak tu bukan syarat. Maknanya kalau umur 7 tahun 8 tahun bagi orang yang normal, tabiat syahwat dia normal, dia tengok rasa biasa, tak ada berasa gena-gena, maka budak tu dikira kecil. Jadi sentuh tu tak membatalkan wuduk sebab budak tu kecil. Tu. Jadi dalam hadis ni kebanyakan dia tak sebut umur berapa, dia sebut lagu tu. Imra'atun la tushtaha ataupun sabiyatun la tushtaha. Budak perempuan yang tidak diingini. Tu. Bagi orang lelaki yang tabiatnya normal, keinginannya normal. Kalau yang bukan normal, dia ada masalah syahwat dia, tengok macam-macam dia berasa pelik lah. Tu. Sebab tu ada berlaku dalam dunia ni orang berzina dan liwat dengan binatang. Ada dengan lemung, dengan kambing. Petra tu. Sebab tu syahwat ni bahaya. Sebab tu Islam ni dia halang dah jalan-jalan nak ke arah syahwat. Halang. Takut rosak masyarakat, sebab tu halang. Benda-benda nak membawa kepada zina dilarang. La taqrabuz zina, jangan hampiri zina. Ulama tafsir hampir tu apa maksud? Zina tu memang haram, hampir pun haram lah.
La taqrabuz zina, jangan kamu hampiri zina. Zina memang confirm haram, hampir pun tak boleh. Lagu mana hampir? Nazratun bila hajatin, pandangan yang tidak ada hajat. Dia tengok tu bukan kerana ada hajat dunia dan juga akhirat. Tengok, wih molek dia tu. Segak. Tu qurbatul zina, haram. Haram. Sebab apa syarak jaga apa tu? Sebab syahwat ni dia akan kira dan dia naik syekh kambing pun jadi. Ni fiqh tu ngaji. Sebab tu kalau tak salah ingat saya Imam Ahmad bin Hanbal dia kata sekiranya ditinggalkan aku bersama seekor kaldai, nescaya tidak akan kuyakini dengan keimanan yang kuada. Dia nak apa bahaya syahwat. Ni pergi kerusuh laki suami orang lain, perempuan isteri orang lain, pergi kerusuh naik 2 orang kita. Jeng. Mula mungkin kita tak ada apa. Hak duk jadi porak peranda rumah tangga. Pasal apa? Pasal mula dengan qurbatuz zina. Tak zina pun dia buat qurbah. Buat benda-benda yang menghampiri. Lah kali berkelahi laki bini. Ada satu tempat tu saya pergi mengajar di Kok Belah Pulau Pinang. Ahli jawatan kuasa surau. Suami tu, laki tu suami orang lain. AJK muslimat tu bini orang lain. Dia mau bercinta dua. Bercinta. Hak perempuan dia ada laki. Hak laki tu ada bini. Hak duk bercinta tu bukan laki bini. Perempuan tu bini orang lain, lelaki ni suami orang lain. Jatan kuasa surau. Duk mesyuarat, duk bincang, duk cakap, mesyuarat, bincang, cakap, senyum, kawan ni senyum, kawan ni kenyeh, cinta mula berputik. Bercinta di surau, itulah cinta Islami. Tak tu jadi kena, saya pun lama dah tak pergi tu. Lepas tu tak bahaya. Ngali kapek dia kutip utang lah kita minum teh segelas 2 straw dengan ngali kapek. Laki nu duk buat rumah tengah panas lik kok Sungai Lima, contoh. Jangan duk mikir ada orang Sungai Lima ni, dak. Contoh buat rumah nu kok bongo tengah panas lik orang rumah dia minum teh dengan ngali kapek. Tu kata qurbah. Cukup bahaya. Gitu gak ada seorang hamba Allah ni. Waktu saya duduk di Selama dulu ni, hamba Allah ni perempuan dalam lingkungan 40-an lebih lah. Ni ada masalah apa semua dia gajilah tanya saya. Ada masalah tanya. Sampai satu hari ada masalah, saya duduk di dalam kelas di Insaniah, dia telefon nak jumpa pukul 7 petang di kawasan kedai Kuala Ketir. Saya tak mau terbik lah, nak jumpa kat kedai. Dia tak ada pasangan pula, nak jumpa kita. Apa nak rekah cerita lah. Bila dah kita tak apa layan kan, bunyilah dia duduk sembang sama-sama kawan-kawan dia duduk bunyi kata, Ustaz Naim payah dia tak macam Ustaz sekian-sekian, tak sporting langsung. Dia nak suruh sporting dengan dia. Ustaz tak sporting ni tak ambuh, duk betul. Kita pun bukan bagus nak buat tu terang lah. Kita ni bukan bagus. Saya sendiri lah. Pasal apa buat tak layan? Pasal kita tak bagus yang buat tak layan. Sebab tu Imam Ahmad bin Hanbal kata kalau duk dengan kaldai pun aku tak percaya. Tambah kita duk sembang dengan dia tu bukan kaldai, orang. Tak ada suami pula. Dia buat lembek tekak lagi kali-kali kita lembek tekak. Bahaya. Sebab tu WB kita duk lari sedia. Ni, Imam ajak lagi tak boleh ni. Scan dulu. Suami dia tak ada, tak pergi. Tambah pula tak ada suami. Ajak YB lagi. Tengok rumah ke apa ke pakai tak sampai. Pakai harta pangah lain lagi. Bahaya. Qurbatuz zina. Nazratun bila hajatin. Wa kilmatun. Kilmah ataupun bahasa Melayu kita panggil kalimah lah.
percakapan yang tidak ada hajat. Tu semua qurbatuz zina. Assalamualaikum, tak jawab dosa. Tu semua cari bala belaka lah tu. Kalau ada hajat guna ustaz, ada hajat nak beli barang, hak tukang jual tu perempuan, hak beli tu lelaki, ataupun hak jual tu lelaki, hak beli perempuan. Kena cakap, takkan tak cakap nak beli kata takkan nak tahu tu. Mesti kena cakap. Tu orang panggil ada hajat. Ada hajat, hak jual ikan tu orang perempuan. Kak, mendung sekilo apa dik? RM18. Oh, mahal deh. Berilah 10 kilo. Nak ada hajat. Cakap. Ni, Assalamualaikum. Tak jawab dosa. Memang dosa. Jawab tak jawab pun dosa. Mau cakap tak ada hajat. Tujuan apa? Nak beri serasi di antara satu sama lain. Oh, bahaya. Paling bahaya kali tok laki pula. Sporting. Lagi bahaya. Saya sebelum pergi ngaji di luar, habis pondok lanai pergi kerja di Bukit Minyak, Bukit Tajam, buat santan dengan krisik. Ada si hamba Allah ni, dia kerani lah tempat kami kerja ni. Suami dia boleh habar kat saya, dia tanya, tolong wak perempuan gua pergi market, pergi pasar raya nak beli pampers dengan barang dapur. Dia suruh kita wak bini dia. Bini dia pun lebih kurang saya lah waktu tu. Umur saya waktu tu lebih kurang dalam 20 umur waktu tu. Bini dia pun umur 22, 23 gitu kok, lebih kurang. So bini dia. Lepas tu tak apalah. Saya tanya mana kereta? Dah naik motorku tak apa. Dia suruh bini dia naik motor. Tu suami tu sporting sungguh. Tu. Dia suruh bawa. Mungkinlah dia tengok kok lah kita pakai lebih dengan semayang. Dia tahu orang lebih dengan semayang ni bagus kok. Jangan duk kira. Mengan naik motor duk sekali ni kan. Benda-benda tu canggah sungguh lah lagi akal kita orang mengaji. Tapi dia rasa biasa sporting semua. Dia tanya mana kereta. Dia tanya naik kereta ataupun rasa gayak dah. Dia tak naik motor ku tak apa lah. So awak bini dia naik motor dia. Tu hak sporting. Sebab tu tak qurbatu zina. Nazrah bila hajah. Kalimah bila hajah. Percakapan tanpa hajat. Lamsah, sentuhan. Kalau orang mengaji bahasa Arab, ta marbutah tu orang panggil ta marrah, menunjuk kata satu. Kalau buah tamar, orang mengaji bahasa Arab, tamratun, tamrah sebutir tamar, mauzah sebutir pisang. Lamsah sekali sentuhan, sekali sentuh tu qurbatuz zina. Sekali nazrah itu qurbatuz zina. Zina memang haram, hampiri itu pun tak boleh. Tu nak cerita kata Islam jaga tak mau jadi karut. Mari-mari kita cuba nak amal, dia mau kata tak sporting langsung. Tak baik ustaz lagu tu. Dia mau tahu ustaz lain okey, pasal apa ustaz ni tak okey. Tu. Pasal apa ustaz tu boleh, ustaz ni tak boleh. Dia duk kira banding lagu tu. Kita buat amal ibadat pun masuk syurga esok, tahap kita akan sama. Nak royak kata orang tak semacam. Ni kita mengaji ni ikut niat masing-masing. Nak boleh pahala esok ni memang kita mengaji, tapi duk syurga esok ikut peringkat hak niat masing-masing lagi. Orang ni niat lagu ni. Niat dia tu lebih baik, dia akan dapat pahala dan kedudukan lebih tinggi daripada orang hak mari gak begini tapi niat dia belah lain sikit. Sebab tu dalam hadis kita duk mengaji ustaz duk ajar bab niat tu penting. Niat tak kena sikit hak ibadat pun tak jadi pos, kupang tak boleh pahala. Kalau niat dia molek kerja dunia ni pun jadi kebajikan. Macam orang duk pergi kerja cari nafkah untuk anak bini, jihad. Dia cari duit nak bayar yuran sekolah anak, cari duit nak beli kelengkapan rumah hak bini dia nak pakai. Mati di tengah jalan belaga mutu wal iyadzabillah. Allah Taala bagi kelebihan seperti mana syahid. Tak syahid besar pun syahid kecil itu pun besar rahmat. Dengan sebab niat. Sebab tu nak buat apa pun niat biar molek. Tidak rugi kita buat. Sengah-sengah kita tengok kawan-kawan kita menega dan menega kedai makan ke apa. Daripada kita kecil sampai kita besar 40 tahun dia duduk menega.
Hari-hari dia berniaga, tak ada pergi program, tak ada pergi sembahyang jemaah, tak ada sembahyang tarawih, tak ada pergi ziarah nu, tak ada pergi ziarah. Kerja berniaga sampai umur 58. Kalau niat dia tak betul berniaga tu semata-mata nak kaya 58 tahun pahala dia sekupang tak ada. Semata-mata nak ke duit mati esok umur 58 tu semua malaikat cancel, tak berlaku sebarang kebajikan. Kalau niat duit semata-mata nak puaskan nafsu, semata-mata bila taruh duit banyak lebih, tapi tak ada niat lain untuk kebajikan, rugi duk atas dunia 59 tahun, duk berniaga pun lama dah. Kita daripada kecil sampai kita besar sampai mati main jemaah tak ada, duk semayang pun kok kedai, bayar pun kaluk-kaluk, no customer mari lagi. Hak buat bisnes tu, buat bisnes ni, hak buat bisnes ni 58 tahun duk bergelombang dengan perniagaan. Niat kerana kebaikan tu tak ada, sekupang tak ada pahala dia bakit di akhirat. Sebab tu kita buat kerja, kita perdoa hati kita berjangan lari niat. Bahkan buat baik ni pun kalau lari niat tak ada baik. Siapa mari baca kitab pagi ni adalah niat lain sikit. Tak ada kebajikan apa pagi ni. Dok pumpang tak ada kebajikan sebab niat kita tu tak kena. Tu kembali balik pada kitab kita. Siap berhenti lama tani sebab apa? Sebab benda ni bahaya. Haduk jadi porak peranda dan institusi keluarga kita di akhir zaman ni pasal benda ni. Pasal benda ni. Bini dia boleh tengok handset suami, tapi suami nak tengok handset bini tak beri. Ini Ustaz Zajrah sebut lah. Ada alumni tak alumni lah duk sembang dengan kawan lama apa begitu gini, masak nasi apa pun tak, sembang pun belain dah. Dulu senyum kenyih, lah ni senyum tak apa kenyih di mana dah. Puncak qurbatu zina, rosak rumah tangga. Duk cerita ni pasal duk jadi banyak. Lepas tu ada dah lah ni passion apa, berkongsi bini. Dah dah. Non muslim kan? Dah. Hak keturunan Islam. Dia pun malah nak buat kerja, bagi kawan pinjam bini, kawan bayar 200.5 ke 300 pinjam bini dia. Duk jadi dah ni. Mazhab understanding. Perlu saling memahami. Sebab lama dah duk dengan bini dia, cemuh dah nak tukar selera. Hak ni berlaku zaman jahiliah, lah ni kembali jahiliah. Lebih jahiliah daripada jahiliah. Jadilah ni kongsi. Lama dah duk dengan bini tu tak? Okay, sekala tukar selera, tukar. Aku ambil hakmu, mu ambil aku. Minggu kata klik Ada setengah hak bini tu sendiri pun setuju, ada setengah hak bini pun tak setuju, tapi kena paksa marah. Tu duk jadi masyarakat orang-orang Islam hari ni yang disebut la yabqa minal Islam illa ismuh, tak tinggal Islam melainkan nama. Tanya nama Ahmad, Muhammad, nama Hamdan, Fakhrul Razi. Hak perempuan pun khairun nisa, sebaik-baik wanita. Nama bagus Islam. Islam nak tanpa tak tahu. Dah jadi tradisi ni, trend ni timbul klik. Atau jahiliah moden. Jahiliah moden yang berlaku di zaman kita. Rosak rumah tangga. Anak pinak tak tahu pas mana. Hak Tuhan takdirkan terpisah dengan sebab-sebab tertentu. Hak tu kita tak mau komen lah. Tu mungkin ujian Allah Ta'ala berlaku kepada para sahabat Nabi, bahkan berlaku kepada Nabi SAW sebagai penyataan hukum kepada umat. Penceraian, Nabi pernah menceraikan Sayyidatuna Hafsah radhiyallahu anha, nak mengajar hukum. Ni duk cerita, hak duk cari pasal, akhirnya porak peranda. Baik, atau cerita bab syahwat kecil besar batal wuduk, sambung. Tak banyak dah.
jumpa session tak betul. Bertemu dua kulit lelaki dan perempuan yang dewasa keduanya, orang lain keduanya. Orang lain itu maksudnya bukan mahram lah, orang lain keduanya, tanpa berlapik. Bila mana tak berlapik, maka batalah wudu lelaki perempuan yang berlainan, menyentuh di antara satu sama lain. Itu baik. Yang keempat, masuk qubuli al-adami aw halaqati duburihi bi batnir rahati aw butunil asabi'. Yang keempat, benda yang batalkan wudu, menyentuh kubul manusia, sentuh kemaluan manusia, atau dubur, yakni bulatan duburnya. Sentuh tadi dengan peruk tapak tangan atau peruk jari. Sentuh kat belah depan ni lah. Sentuh kemaluan ataupun kubul manusia, sentuh belah depan. Ni kita faham dah semua. Bila sentuh belah belakang dia tak membatalkan wuduk, atau faham lah. Bila sebut kata kemaluan manusia, terkeluar kemaluan binatang. Sentuh kemaluan binatang, dia tak membatalkan wuduk kita. Tu. Tapi kalau memasukkan zakar ke dalam kemaluan binatang, wajib mandi wajib. Tapi kalau sentuh, dia tak batal sembahyang. Sebab tu tengok kemaluan binatang pun tak haram. Tak haram tengok. Dah dia pun tak keh luar. Duk tunjuk kita ni lemung. Kita belah lemung, tuan belah lemung tengok kemaluan binatang. Tu. Dia tak jadi haram sebab tu tak diperintahkan untuk binatang menutup aurat. Jadi menyentuh kemaluan manusia, sentuh tadi dengan tapak tangan, membatalkan sembahyang. Sama ada tuan yang sentuh ataupun orang lain yang sentuh. Orang lain sentuh, hak sentuh tu lah batal. Hak sentuh tu batal. Sentuh kemaluan. Tuan sendiri pun sentuh, dia sendiri batal wuduk dah. Orang lain tolong sentuh hak dia, tuan hak sentuh tu batal. Tapi kalau terlucuk hacu, lucuk jatuh atas jalan, hacu, dia pegang, tak batal wuduk dah. Tu tak batal. Tapi kalau hak hacu tadi, hak pegang tadi perempuan, batal wuduk perempuan. Hak dia sentuh, hak jatuh hacu tu, duk galak dengan lori, pekah nak cerita lah dia. Tengok jatuh tengah jalan, duk galak, dia apa hakik entah pelama ni, nak pergi main terawih, perempuan lah. Dia mau cek tengok, kemaluan ni batal wuduk si perempuan tu. Tu. Baik, tu di antara benda yang membatalkan wuduk. Sikit lagi. Faslun yang ke-11. Man intaqada wudu'uhu haruma alaihi arba'atu asya'. Ni kita baca laju lah. Siapa yang batal wuduknya, haram atasnya 4 perkara. Dia tak boleh buat 4 perkara. Pertama, solat, sembahyang lah. Yang kedua, tawaf. Tawaf dia kena ada wuduk. Sa'i tak kena ada wuduk lah. Tawaf kena ada wuduk. Sebab tawaf ni dalam hadis sebut dia macam sembahyang. Cuma bezanya dibenarkan. Apa maksud dibenarkan? Yakni tak batal jika kita bercakap ketika melakukan tawaf. Dan yang ketiga, menyentuh mushaf. Bahasa mudah, sentuh Quran lah. Sentuh Quran, tak ada wuduk tak boleh. Quran tu lah. Lain pada Quran, jangan sentuh huruf dia. Contohnya ayat Quran tulis di dinding, tak ada wuduk kita pegang ayat Quran di dinding, tak boleh. Tu ayat Quran yang ada di dinding,
ataupun di atas kain dan sebagainya. Tak boleh sentuh. Begitu juga handset yang ada Quran. Handset yang ada Quran tak boleh sentuh pada skrin yang ada ayat Quran kalau tak ada wuduk. Kalau nak sentuh atas ni hak kosong kali. Tapi bawa handset ni ustaz, tak ada wuduk boleh tak? Handset dia tak kira Quran. Dia tak kira mushaf. Sebab tu semolek-molek baca Quran biar baca mushaf. Baca Quran tu lah, ambil baca hak Quran. Semolek-molek. Dia baca di sini pun molek dah baca Quran, tapi di antara baca dalam telefon dengan Quran, afdal baca hak Quran. Afdal baca hak Quran. Sebab ulama cerita tengok Quran ni dia menjernihkan mata. So mudah-mudah faham. Mata jadi cerah. Tengok Quran. Tengok telefon mata dia kelabu. Carok. Sebab tu ulama kata baca Quran tu dia mencerahkan, membersihkan mata. Umur pe 100 nantung mata tak ke spek mata. Umur 40-an boh spek mata lah, kelabu putih mata. Atau baca Quran. Dalam handphone nak baca Quran tak ada wuduk, jangan duk selak skrin tu, tak tag tangan atas ayat Quran. Tag pada tempat yang tak ada ayat Quran. Macam saya tunjuk tadi lah. Atas tu dia tak ada ayat Quran. Ni hak putih atas ni. Tag situ lah kali. Kalau tag dia ayat Quran, dia pegang ayat Quran tersebut dalam keadaan tidak berwuduk. Pasal apa tak kira Quran? Ulama kata dia ibarat daripada pantulan cahaya. Sebab tu dia tak termasuk dalam kata mushaf ataupun tak masuk dalam kata Al-Quran. Ini benda berkaitan dengan hukum hakam lah. Berkaitan dengan hukum hakam. Termasuklah ayat-ayat yang kita jumpa dalam rumah kita dalam keadaan tidak ada wuduk. Ayat-ayat di atas tulisan di atas kertas ke apa, kita pegang kertas tu, jangan pegang ayat Quran. Baik. Yang seterusnya dan menanggungnya, yakni bawa Quran. Nak bawa Quran kena ada wuduk dan kena ada ismayah. Termasuklah orang yang nak dibeli Quran di kedai kita. Kena ada ismayah. Kalau tak ada ismayah, dia kena bawa Quran tu berserta dengan barang lain. Berserta dengan barang lain. Kitab lain ke, bawa paparehan, beli paparehan sekali ke, tak kira lah benda-benda lain. Beli ridak ni ke, bawa sekali dengan Quran tu, bohlah bekas, bibik bekas tu masuk kereta, start kereta klik rumah. Kalau semata-mata Quran tu kalau kita nak bawa, mesti kena ada wudu. Baik. Kemudian kata lepas ni kita akan sambung berkaitan perkara yang haram atas orang yang berjunub. Ini kita akan sambung dalam episod pengajian kita yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa taala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا رب زدنا علما والحقنا بالصالحين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين قبل الله